wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Jika anda bertanya, mengapakah aku hubungkan ilmu fikih dengan ilmu dunia dan ulama-ulama fikih dengan ulama-ulama dunia? Jadi kita sampai di situ. Dalam bahasa Arabnya, Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam teks asal dalam bahasa Arab, fa in qulta, jika kamu berkata, yang bertanya, lima al-haqtu al-haqta al-fiqha bi'ilmi dunya, mengapa engkau, wahai Imam, memasukkan ilmu fiqh itu sebagai ilmu dunia? Wal haqta al-fuqaha bi'ilmu dunya, dan engkau mencantumkan para fuqaha sebagai orang-orang yang mengajar ilmu dunia. Jadi kerana sebagaimana kita sedia maklum bahawa fiqh ni sebahagian daripada ilmu agama, ilmu syariat. Tapi sebelum ini ketika membahaskan cabang ilmu syariat yang kedua, iaitu fiqh dan furu'. Kerana cabang ilmu ni ada 4 kategori cabang ataupun kategori kategori ilmu syariat ada 4: usul, furu', muqaddimat, pengantar, dan yang keempatnya adalah mutammimat, pelengkap ataupun penyempurna. Dalam bahagian furu', Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain amin, dia bahagikan 2 furu'. Satu furu' fiqh, bahagian furu', bahagian cabang, iaitu yang dimaksud dengan furu' ilmu-ilmu yang diistimbatkan, yang dicungkil, dikeluarkan oleh para fuqaha daripada usul. Mana yang diistimbatkan, ilmu yang lahir daripada usul, iaitu berdasarkan ijtihad para fuqaha. Ada 2 cabang situ, iaitu fiqh dan juga ilmu hati, ilmu tentang hati. Jadi ilmu tentang hati itulah yang Imam Al-Ghazali kaitkan dengan akhirat. Itu adalah ilmu akhirat. Adapun ilmu fiqh itu, cabang fiqh itu, dia kata ilmu dunia, dia panggil. Ini dia akan jelaskan kepada kita lah kenapa dia letakkan ilmu fiqh itu sebagai ilmu syariat juga, tapi untuk dunia, untuk keduniaan kita, untuk ahwal dunia. Jadi sebab itu orang yang bergelumang dengan fiqh hanya sekadar untuk menyelesaikan permasalahan hukum hakam duniawi, maka dia bukan tidak menjadi fiqh, itu tidak menjadi ilmu akhirat. Tapi jika sekiranya dia mengaji fiqh sebagai landasan untuk untuk akhirat, maka barulah ilmu fiqh itu akan menjadi ilmu akhirat. Nanti Imam Ghazali akan jelaskan dengan lebih lanjutlah pada kita, insya-Allah. Aku menjawab bahawa ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan Adam dari tanah dan keturunannya dari unsur-unsur bahan dari tanah dan air hanyir. Air hanyir iaitu air mani lah. Mereka dikeluarkan dari tulang sulbi laki-laki ke dalam rahim wanita. Dari situ ke dunia. Kemudian ke kubur. Kemudian ke padang mahsyar. Kemudian ke syurga dan ke neraka.
inilah permulaan mereka dan inilah kesudahan mereka. Inilah tempat kediaman mereka, yakni syurga ataupun neraka. Dijadikan dunia tempat mencari perbekalan untuk akhirat. Supaya dapat diperoleh dari dunia itu apa yang patut untuk perbekalan itu. Itu tujuannya lah. Tujuan kita kena ingat bahwasanya kita hidup di dunia ini bukan semata-mata untuk habiskan usia-usia kita di dunia, tidak. Sebaliknya, dunia ini adalah untuk mencari bekal ke akhirat. Jadi ilmu fiqh sendiri pun, kalaulah ilmu itu sekadar fiqh itu untuk ketenteraman dunia, maka dia tidak ada kaitan dengan akhirat. Jadi Maghazali akan terang lebih lanjut. Cuma kita sebut terlebih dahulu supaya tuan-tuan dan puan boleh. Mana kita baca selepas ini, tuan-tuan maknanya lengkapkan saja kefahaman yang telah sedia ada itu. Jadi ilmu fiqh sendiri, dia tidak semestinya menjadi ilmu akhirat. Sebagai contohnya, kita pelajari masalah solat. Tak perlu kita ambil muamalat lagi. Muamalat sebagai satu cabang fiqh adalah muamalat. Jual beli dan sebagainya. Kita ambil dari segi solat itu sendiri. Ulama-ulama fiqh, dia hanya bahaskan tentang rukun solat. Rukun solat 13 perkara. Jadi apabila solat itu memenuhi 13 perkara, maka sah disebut sah. Sah itu, kita sebagai contohnya, kita solat di tepi seorang ulama. Kemudian kita takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, rukuk, sujud dan sebagainya. Setelah kita bagi salam, kita pun tanya ulama tepi kita, macam mana solat kita, saya sah atau tidak. Dia kata tengok pada berdasarkan zahir yang kamu lakukan tadi ni, rukun semua sah lah. Kemudian kita pun tanya dia, macam mana, adakah Allah Ta'ala terima salat saya ini? Dan adakah salat saya ini akan menyelamatkan saya di akhirat? Jadi ulama akan kata, yang itu di luar daripada bidang kami. Kerana bidang fuqaha ini dia hanyalah menilai di segi zahir luaran. Adapun apakah Allah Ta'ala akan menerima salat itu dan adakah salat itu ada pahala di akhirat, itu bergantung kepada syurutul qabul dipanggil. Syarat-syarat penerimaan oleh Allah. Di sana merangkumi ikhlas, merangkumi khusyuk dan sebagainya lagi. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima ibadat daripada orang bertakwa kepada Allah. Dan di sana ada lagi berkait lagi dengan perkara-perkara lain, antaranya akidah. Di mana Nabi SAW pernah menyebutkan, barang siapa yang berjumpa dengan tukang tilik, tukang ramal, bertanyakan tilikan, Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Walaupun dari sudut fiqh, salatnya sah, tapi tidak diterima oleh Allah apabila ada kepincangan dari segi akidahnya. Kerana orang yang jelas, mana yang mantap akidahnya, dia tak akan terlibat dengan perkara-perkara dipanggil yang boleh merosakkan akidah seperti tilikan dan sebagainya tadi. Itu contoh. Kalau manusia itu memperoleh dunia dengan keadilan, maka lenyaplah segala pemusuhan. Ini dia nak cerita bahasanya ilmu fiqh ini memang diperlukan untuk kesejahteraan dunia. Kalau manusia itu memperolehi dunia dengan keadilan, maka lenyaplah segala pemusuhan. Dan kosonglah para alim ulama dari kesibukan. Tetapi manusia itu memperoleh dunia dengan nafsu syahwat. Sebab itu ulama pun sibuk. Kerana dunia ini dia penuh dengan pemusuhan, dia penuh dengan kecelaruan, kepincangan dalam muamalat dan sebagainya lagi. Jadi ilmu memerlukan fatwa lah.
Yang mana fatwa ni tak pernah habis. Sebab dunia ni pun tak pernah habis dengan masalah, maka fatwa pun tak pernah habis. Jadi sebab tu ulama fiqh ni dia begitu mudah terkenal. Sebab dia menjadi tempat bertanya manusia. Adapun ulama-ulama dipanggil akhirat yang membentingkan persoalan hati dan sebagainya, mereka tidak begitu terkenal, tidak begitu masyhur. Kerana mereka sendiri pun tak nak bercakap banyak. Kerana bila bercakap banyak itu, maka tergelincir pun banyak juga. Man kasura kalamu kasura khat'u wa man kasura khat'u. Barang siapa, ini ucapan Sayyidina Umar, kata tak silap. Barang siapa yang banyak cakapnya, banyaklah tergelincirnya, banyaklah salahnya. Bila banyak salahnya, banyak dosanya. Bila banyak dosanya, maka api neraka lah yang lebih utama baginya. Jadi sebab itu ulama-ulama tasawuf, ulama sufi, maka tidak banyak bercakap. Hatta kalau diminta fatwa, sahabat-sahabat sebelum kita pergi pada ulama sufi, sahabat-sahabat sendiri, mereka agak sukar untuk memberi fatwa. Kalau tanya fatwa saja, mereka senyap. Mereka lebih banyak kata, la adri, boleh ke tidak kamu tanya orang lain. Tapi kalau tanya tentang akhirat, mereka akan sebut. Mereka suka cerita tentang akhirat, tentang macam mana kewajipan dengan Allah. Mereka suka cerita. Sebab itu banyak hadis Nabi. Kalau tuan-tuan sekalian baca Bukhari ke, Muslim ke, tak kita hadis. Bahagian fiqh tu sikit saja. Yang banyak tentang akhirat, tentang tafsir, tentang raqaiq, tentang hati dan sebagainya. Itu yang banyak adalah hadis. Quran pun sama. Ayat-ayat hukum dalam Quran tak lebih 500. Ayat-ayat hukum tentang dalam Quran ni tidak lebih daripada 500. Okay. Tapi ayat-ayat akidah, ayat-ayat tentang hati, ayat-ayat tentang kisah-kisah pengajaran dan sebagainya itu terlalu banyak, ribuan ayat. Jadi seharusnya kita menyedari hakikat bahawasanya tujuan hidup ni adalah akhirat. Bukan saja untuk mencapai kesejahteraan dunia ini. Jadi kata Imam Ghazali, kalau manusia itu memperolehi dunia dengan keadilan, maka lenyaplah segala permusuhan dan kosonglah para ulama dari kesibukan. Tetapi manusia itu memperolehi dunia dengan nafsu syahwat, lalu timbullah bermacam-macam permusuhan. Maka perlulah kepada penguasa yang sultan untuk memimpinnya. Dan penguasa itu memerlukan kepada undang-undang untuk memimpin umat manusia itu. Ahli fikih ialah orang yang tahu dengan undang-undang siasah. Undang-undang untuk mentadbir. Jalan. Jadi ahli fikih ialah orang-orang yang tahu dengan undang-undang siasah. Tahu jalan untuk mengentengahi di antara orang ramai. Yang mana untuk mendamaikan lah. Untuk mendamai, menjadi orang tengah, mendamaikan perbalahan, pemusuhan yang berlaku apabila bertengkar di bawah hukum hawa nafsu. Jadi bila mereka bertengkar di bawah hukum hawa nafsu, masing-masing mengikut emosi, maka ahli fiqh tahu bagaimana untuk mengadili mereka. Jadi ahli fiqh itu adalah guru sultan dan penunjuknya kepada jalan memimpin dan mengatur makhluk supaya teratur urusan duniawi dengan kelurusan mereka. Mengatur urusan duniawi supaya mereka itu sentiasa berada dalam kelurusan. Tapi masih dalam dunia lah. Masih dalam mana duniawi. Jadi tidak dapat dinafikan bahawasanya ilmu fiqh itu adalah ilmu agama. Tetapi untuk mengatur urusan duniawi supaya berada dalam kelurusan. Supaya manusia ini berada dalam kelurusan mereka. Tapi adakah ilmu fiqh itu akan memberi guna di akhirat nanti? Itu melihat pula lah kalaulah kita gunakan dunia ini untuk akhirat. Fiqh ni untuk meluruskan dunia. Kemudian bila dunia lurus, aman, damai, kita manfaatkan masa-masa dengan, sebab kalau dunia sini itu bercelaru, macam mana kita nak sembahyang, macam mana kita nak menuntut ilmu, macam mana kita nak menuju pada akhirat. Jadi sebab itu jika fiqh ini diperlukan untuk kelurusan dunia. Dan kalau kita gunakan kelurusan dunia itu untuk mencapai tujuan akhirat, barulah dia menjadi akhirat.
Kalau tidak, maknanya dunia tenteram, elok dan sebagainya, tapi kita tak beramal pun. Demi sebenarnya, hal tersebut berhubungan juga dengan agama. Tetapi tidaklah dengan agama itu sendiri. Tengok Imam Ghazali sebut. Melainkan dengan perantaraan dunia. Mana kaitan dia, mana kalaulah agama sebenarnya tu, mana hakikat agama sebenarnya itu, tujuan agama yang sebenarnya itu adalah untuk akhirat. Imam Ghazali dah ulang dah, sebut dah sebelum ni. Tujuan agama itu, hakikat sebenarnya itu adalah untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat, iaitu dengan kita bercucuk tanam di dunia ini untuk akhirat. Jadi dalam kesimpulan yang lain ialah dunia ini sebagai tunggangan. Tubuh kita ni sebagai tunggangan untuk kita mencapai cita-cita akhirat. Dunia ni sebagai landasan. Demi sebenarnya hal tersebut berhubungan juga dengan agama. Tetapi tidaklah dengan agama itu sendiri, melainkan dengan perantaraan dunia. Jadi agama, fiqh, ilmu fiqh memang benar ilmu agama. Tapi tujuannya adalah sebagai meluruskan landasan dunia ini, kelurusan dunia. Kerana dunia adalah tempat bercocok tanam bagi akhirat. Dan agama itu tidak sempurna selain dengan dunia. Penguasa, yakni raja dan agama adalah dua anak kembar. Agama itu pokok dan penguasa itu pengawal. Sesuatu yang tidak berpokok yang bersendi akan roboh. Sesuatu yang tidak berpengawal, yakni berpenjaga, akan hilang. Kerajaan dan kepastian hukum tidak sempurna, melainkan dengan penguasa. Kepastian hukum ni dia terjemah daripada perkataan asal Arabnya dalam teks Imam Ghazali-nya, dhabtun. Yang dhabt. Kerajaan dan juga peraturan. Rasanya itu lebih, sebab dipanggil dunia ini, untuk lurusnya dunia ini, dia memerlukan pada kerajaan yang kuat dan undang-undang yang kuat. Jadi kerajaan yang kuat dan juga undang-undang yang kuat tidak akan sempurna selain dengan penguasa. Penguasa itu kena kuat. Maka jalan kepada kepastian hukum, yang jalan kepada dipanggil apa? Kita sebut tadi undang-undang tadi ni, undang-undang yang kemas itu, untuk menyelesaikan persoalan pemerintahan ialah dengan fiqh. Jadi fiqh itu, makna fiqh itulah yang dengan kemasnya ilmu fiqh itulah akan dipanggil memberi kemungkinan untuk sempurnanya hukum ataupun undang-undang dalam negara ini. Tapi pada peringkat sekarang ni pun, kalau kita parti ni, undang-undang dalam negara pun tak pakai undang-undang syariat. Jadi kita bicarakan sekarang ni dari segi teori lah. Kerana kerajaan kita pun banyak dari segi pentadbiran negara dia tidak pakai syariat. Dia pakai undang-undang sekular Eropah. Jadi Imam Al-Ghazali dia bicarakan ini dalam keadaan dia dulu di Baghdad ataupun dalam dunia Islam dulu tengah kuat. Tahun 500 Hijrah itu kerajaan Islam bertemu khalifah. Dunia Islam, dunia masih lagi masih dalam pemerintahan Islam. Memang nampak jelas lah peranan dipanggil peranan fiqh. Kerana daripada fiqh itu adalah lahirnya undang-undang negara. Ditakbirkan, dilaksanakan dalam negara. Tapi hari ini kita baca ni semuanya berupa teori. Jadi fiqh ni hanyalah undang-undang peribadi lah. Fiqh zaman hari ini. Ada pun undang-undang dunia pentadbiran tidak dipakai fiqh. Jadi hatta kalau dalam dunia Islam sekalipun masih berjalan undang-undang Islam sekalipun, jadi fiqh ni lebih kepada untuk mengatur keduniaan kita. Sebagaimana siasah manusia
dengan pemerintahan atau melalui pemerintahan. Tuan-tuan buat sikitlah hasyah itu dengan makna melalui. Sebagaimana siasah manusia melalui pemerintahan tidak termasuk sebahagian dari ilmu agama pada tingkat pertama. Jadi kata Imam Ghazali, sebagaimana siasah manusia melalui pemerintahan tidak termasuk sebahagian dari ilmu agama pada tingkat pertama. Mana ilmu agama pada tingkat pertama, tingkat prioriti adalah untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Tetapi adalah penolong pada sesuatu. Di mana agama tidak sempurna kecuali dengan dia, maka demikian juga mengetahui jalan siasah. Jadi siasah politik itu sendiri, walaupun ada kaitan dengan agama, tapi dia kaitan bukan dalam bentuk di tingkat yang pertama, dalam bentuk dipanggil matlamat agama, tidak. Jadi kalau siasah itu sendiri bukan jati ilmu agama, maka begitu juga ilmu tentang siasah itu. Ilmu tentang siasah itu pun bukan jati agama. Dia hanyalah sebagai, dia panggil untuk mencapai tujuan agama. Untuk mencapai tujuan agama. Jadi Imam Ghazali bagi contoh dengan haji. Haji, dia panggil haji. Seperti dimaklumi bahawa ibadah haji tidak akan sempurna kecuali dengan pengawal yang mengawal dari orang-orang Arab. Tuan-tuan tulis itu, hasyah itu, orang Arab sini iaitu orang Badui. Mungkin orang Badui yang mungkin menjadi perompak dalam perjalanan. Jadi perlukan kepada pengawal. Bila nak melaksanakan ibadah haji dalam perjalanan menuju ke Mekah, maka memerlukan kepada pengawal. Kecuali dengan pengawal yang mengawal dari orang-orang Arab, jadi perjalanan. Sedang ibadah haji itu satu hal dan berjalan menuju ibadah haji itu adalah satu hal kedua. Dan mengadakan pengawalan di mana haji itu tidak akan sempurna selain dengan pengawalan itu adalah hal yang ketiga. Dan mengetahui cara-cara, daya upaya dan aturan-aturan pengawalan itu adalah hal yang keempat. Jadi begitulah. Penting, ya. Mana menyiapkan pengawal supaya perjalanan kita untuk menunaikan haji itu sempurna, penting. Tapi dia bukan haji. Itu Imam Ghazali nak maksudkan pada kita tu. Ya. Kalaulah kita semua persiapan haji itu kita dah buat semua persiapan haji lah. Semua kita lengkap semua. Tapi bila kita lakukan haji tak sempurna, jadi tak ada makna. Tidak ada makna. Karena persiapan haji bukan haji. Persiapan haji bukan haji. Bukan haji itu sendiri. Jadi begitulah juga ilmu fiqh, yang mana dengan ilmu itu lahirnya undang-undang, lahirnya peraturan, hukum hakam yang mengatur kehidupan dunia. Dan kita tahu ini halal, ini haram, ini sah, batal dan sebagainya. Ya. Itu dipanggil ilmu-ilmu yang melengkapi kehidupan dunia. Ya. Tapi dia bukan dia tidak memenuhi matlamat sebenar kehidupan dunia itu sendiri. Melainkan kalau kita gunakan ilmu fiqh itu untuk melengkapi keperluan kita ke akhirat, barulah ilmu fiqh itu akan benar-benar menjadi ilmu akhirat. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, bila kita faham hakikat ini, kita akan nampaklah di mana perbincangan yang berlaku pada hari ini dalam beragama. Wah, ini bila beragama kita perhatikan, dia fokuskan kepada perbincangan hukum ni lah. Bila beragama memfokuskan kepada perbincangan hukum.
Maka menghasilkan pertengkaran, menghasilkan bid'ah di antara satu sama lain. Dan orang beragama sendiri berbicara beragama tapi tidak menjaga lidah. Bahkan kita pasti tengok atas nama agama menghalalkan kita untuk mencerca saudara-saudara kita sendiri. Jadi itu menggambarkan bahawasanya kita perlu kepada penilaian semula lah. Kalau betul kita beragama untuk akhirat, kita akan berfikir bukan sekala 2 kali, 3 kali. Kita akan berfikir 10 kali apabila kita nak mengeluarkan sebarang istilah yang tak elok label-melabel bersama saudara Muslim. Kerana kita tahu bahawasanya di akhirat nanti semuanya akan dibuka, akan dihisap. Tapi berlaku pada ini atas nama agama dan juga perbezaan fiqh, perbezaan pandangan. Jadi menyebabkan kita menghalalkan kehormatan saudara kita untuk jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Mana ilmu fiqh kalau tak berhati-hati, yang kita merasakan bahawasanya kita sedang beragama, tapi rupa-rupanya kita bukan beragama, tapi kita hanya sonok membahaskan ilmu agama dari perspektif kita lah. Tapi di sisi Allah Ta'ala itu tidak. Maka hasil dari pengetahuan fiqh ialah mengetahui cara kepimpinan dan pengawalan. Dan ditunjukkan kepada yang demikian oleh apa yang dirawikan dari hadis musnad. Hadis yang bersanad. Iaitu sabda Nabi SAW. La yuftin nasa illa salasatun. Amirun au ma'murun au mutakallifun. Tidak memberi fatwa kepada manusia selain dari 3. Di sini dia kata tidak memberi fatwa, ini perintah. Fatwa dalam makna yang berkait dengan perintah. Tapi wallahualam, ana rasa tak perlu letak dalam kurungan tu. Kekalkan fatwa pun tak apa. Lebih senang kita faham. Tidak memberi fatwa kepada manusia selain oleh 3. Yang pertama oleh amir, pemimpin. Pemimpin perlulah memberi fatwa. Fatwa ini boleh, ini tak boleh. Sebab dia memimpin. Terutama sekali pemimpin Islam. Dia perlu memastikan rakyatnya itu berada dalam kesalihan. Mana betul mengikut syariat. Maka dia perlu mengeluarkan statement. Atau yang kedua, amir makmur. Makmur di sini tuan-tuan tulis itu. Makmur yakni orang yang menerima perintah. Orang yang menerima perintah daripada amir. Amir telah meletakkan dia sebagai wakil, maka bila berdepan dengan rakyat, dia menjadi wakil pemerintah, maka dia perlu mengeluarkan fatwa, maknanya mengeluarkan, dia panggil pendirian-pendirian agama. Dan dengan merujuk pada ulama lah. Atau yang memikul beban itu mutakallif. Yang ni tuan-tuan nampak kena tambah sikit. Atau yang sengaja memikul beban. Sebenarnya dia tidak dikendaki pun untuk menyampaikan fatwa. Tapi sengaja dia menonjolkan diri atau mutakallif. Dan menonjolkan diri untuk menyampaikan fatwa. Amir ialah penguasa. Mereka lah yang mengeluarkan fatwa. Mengeluarkan arahan-arahan. Mengeluarkan pandangan-pandangan hukum. Boleh ke tak boleh pendirian mana berdasarkan kepada pendirian agama. Makmur ialah wakil dari amir. Mana orang yang menerima perintah wakil daripada amir untuk disampaikan kepada rakyat. Yang mikul beban. Yang sengaja mikul beban itu ialah yang lain dari yang 2 tadi. Dia amir pun tidak. Makmur pun tidak. Tapi sengaja memikul beban untuk menyampaikan fatwa kepada orang ramai. Dan memikul beban tersebut tanpa diperlukan. Jadi selepas ini Imam Ghazali
akan bawa satu lagi riwayat itu lebih jelas. Lebih jelas. Maknanya orang yang suka memberi fatwa dalam keadaan dia bukan amir, dia bukan makmur, maka dia sebenarnya menyibukkan diri dengan sesuatu yang bukan tugas dia. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menjaga diri. Yahzarun dalam bahasa Arab. Menjaga diri dari mengeluarkan sesuatu fatwa. Hingga masing-masing mereka menyerahkan kepada temannya. Dan namun, tuan-tuan pindah dengan dan dengan namun. Namun mereka tidak jadi sebaiknya yang tadi ni diterjemah, kalau tuan-tuan ni lah, terjemahan tu tidak salah. Menjaga diri. Para sahabat Nabi menjaga diri. Jadi sebaiknya di bahasa Arabnya yahzarun. Diterjemahkan berhati-hati. Menjaga diri, berhati-hatilah. Tak buat hasyah je. Tak perlu pindah, tak apa. Tuan-tuan tulis. Pada sahabat Nabi, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum menjaga diri dengan makna berhati-hati dari mengeluarkan satu fatwa. Hingga masing-masing mereka menyerahkan kepada temannya. Bila orang datang kepada mereka nak minta fatwa. Tapi kalau pemerintah zaman dulu, macam Rasulullah sendiri, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya, mereka sebagai khalifah, memang mereka akan memberi fatwa. Bila-bila masa rakyat bertanya, mereka tak akan jawab, kata mereka tidak akan biarkan rakyat pergi dengan tanpa jawapan. Sebab mereka pemimpin. Pemimpin ni dia mesti memberi, dipanggil apa, penyelesaian pada masyarakat, rakyat. Ya, kalau dia tak tahu, dia mesti rujuk pada fuqaha. Okey, sekarang ni timbul masalah sekian-sekian, isu sekian-sekian ni, muamalat begini. Okey, di kalangan rakyat, okey, dia tanya fuqaha, apa jawapan dia? Fuqaha kata harus, boleh. Dia sampaikan kepada rakyat. Ya, boleh. Ya. Itu juga wakil pada pemerintah. Tapi orang yang tidak terlibat dengan dipanggil apa, dengan rakyat, mereka akan berjaga-jaga berhati-hati daripada menyibukkan diri dengan fatwa. Sehingga akan, kalau ditanya kepada mereka sahabat-sahabat ini, mereka akan menyerah kepada teman dia. Mereka kata, boleh tak kamu pergi tanya kepada nama sekian-sekian. Dia pandai. Dia boleh jawab. Tak macam orang ini. Orang ini kadang-kadang tak tahu pun tapi nak bercakap juga. Jadi menyebabkan percakapan itu atas nama agama tapi bukan agama. Salah. Tersasar daripada agama. Sedangkan malaikat sedang mencatat kiri kanan kita. Malaikat mencatat apa yang kita cakap kan. Namun para sahabat berhati-hati dari mengeluarkan suatu fatwa hingga masing-masing mereka menyerahkan kepada temannya. Namun mereka tidak berhati-hati. Maknanya mereka tidak orang kata apa, tidak menjaga, di sini disebut tidak menjaga ataupun tidak begitu menjaga, dia panggil. Tentu kena faham elok lah. Tidak betul menjaga ni bukan bermakna mereka itu acuh tak acuh, tidak. Apabila ditanya tentang ilmu Al-Quran dan jalan ke akhirat. Tapi kalau ada orang tanya jalan ke akhirat macam mana, tentang ayat ni apa maksudnya, mereka suka cerita. Ya, mereka suka cerita. Mereka tidak mengambil pendirian hazard di situ. Sebaliknya mereka akan berkongsi. Kerana mereka tahu ini penting. Jalan ke akhirat ini memang kena berkongsi. Selagi mereka tahu, mereka akan sampaikan. Tapi kalau fatwa, hatta kalau mereka tahu sekalipun, mereka akan, ini bukan bidang kami, ini bukan tugas kami. Nah, ini kamu kena tanya orang yang lebih alim daripada kami. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita berkongsi dipanggil perkara-perkara yang orang panggil apa, benda yang muktamad, yang jelas, semua kita tahu. Kita sebut apa? Kita sebut tazkirah. Peringatan semula. Pengeritan tentang akhirat, tentang taqwa. Dan peringatan itu yang kita kena banyak sembang.
tentang takut kepada Allah. Itu semua sedia dipanggil musallamat, dipanggil sedia maklum, sedia diketahui, dan itu paling penting. Memang sama-sama kita kena saling ingat memperingati di antara satu sama lain. Dan apa masalah hukum hakam serah pada ulama, serah pada mufti. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bagi anda sendiri pun, walaupun dalam bidang fiqh, ya, dan takhasus anda dalam bidang fiqh, tapi anda merasakan bahawasanya kalaulah dalam satu negeri itu fiqh ni orang awam dia rujuk dengan mufti saja pun dah sudah madai. Itu mengelakkan kecelaruan. Itu mengelakkan daripada kecelaruan yang berlaku. Tapi bila ramai sangat jadi mufti, kawan begini, jawab begitu, begini dan sebagainya, maka jadi agama itu dah menjadi mainan. Ya. Menjadi pertengkaran, bahan mainan, bahan untuk menunjuk diri dan sebagainya. Sepatutnya para ulama ini dia kena banyak menghuraikan ayat Quran, memahamkan orang beriman tafsiran Quran, hadis Nabi, bagaimana nak mendisiplinkan kita ini supaya kita ni berakhlak, bagaimana kita ni takut kepada Allah, bagaimana kehidupan kita ni dia panggil apa, selari dengan syariat. Jadi dalam bentuk kita kata tausiah, tazkirah dan sebagainya. Itu yang menjadi sepatutnya menjadi fokus kepada alim ulama. Pada setengah riwayat, ganti dari yang sengaja memikul beban itu ialah orang yang bekerja dengan ria, bukan ria, dengan riak. Jadi orang yang beri fatwa ni, kalau balik pada hadis tadi, dan kita makai riwayat yang kedua ni, kata Nabi, orang yang beri fatwa ni sama ada dia amir ataupun makmur, memang tugas dia lah untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, ataupun dia itu orang yang riak, mana nak nunjulkan diri. Dia sepatutnya tak perlu terlibat pun dalam fatwa, tapi sengaja dia mentampil untuk memberi fatwa kerana apa? Kerana riaan, untuk menunjuk diri, untuk riak. Maka orang yang mau memikul risiko dengan mengatakan suatu fatwa sedang dia tidak ditugaskan untuk itu, maka tidak ada maksud orang itu selain mencari kemegahan dan harta. Jika anda menyatakan kepadaku bahawa pendapatku tentang ilmu fiqh itu kalau pun betul hanya mengenai hukum penganiayaan, yang mana hukum dipanggil pemerasan, hukum yang berkait dipanggil mengambil hak orang lain, itu hukum penganiayaan. Hukum denda, hutang piutang dan penyelesaian persekentaan, maka tidaklah betul mengenai bahagian ibadah dari hal puasa dan salat, dan tidak pada yang dilengkapi oleh bahagian adat dari hukum muamalat dari penjelasan halal dan haram. Jadi Imam Ghazali kata, kalau kamu kata dekat saya rasa ilmu fiqh ini, ya kita boleh terima ilmu duniawi, ya, kerana dia mengatur hukum hakam, peraturan, undang-undang yang berkait dengan aspek duniawi. Dan mungkin kamu kata, rasa-rasa kami kalau nak kata ilmu fiqh ni ilmu duniawi dari aspek penglibatan yang berkait dengan politik, dengan pemerintahan, dengan muamalat, ya. Tapi bagaimana pula ilmu fiqh yang berkait dengan semayang, dengan puasa, dengan haji dan sebagainya, takkanlah itu pun nak panggil ilmu duniawi. Ya, ini yang akan dijawab oleh Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali seolah macam dia bertegas. Dia kata, ya, walaupun berkait dengan semayang, walaupun berkait dengan puasa, ilmu fiqh ini tetap hanya sekadar ilmu duniawi kalau tak dikaitkan dengan akhirat. Ya, tak dikaitkan dengan akhirat. Dia akan beri contoh selepas ini. Kerana ulama fiqh ini, hatta semayang sekalipun, dia akan sebut selepas ini, kita sebut dulu, supaya tuan-tuan faham. Yang dia bicarakan ialah macam mana nak baca Fatihah dengan betul, macam mana nak rokok dengan betul, macam mana dia nak sujud dengan betul. Tapi itu yang dia gelumang, hukum hakam tu dia panggil. Hukum hakam zahir fiqh tu, zahir ibadat. Khusyuk macam mana? Tak dibicara oleh ulama fiqh. Kalau tuan-tuan mengaji dalam kitab-kitab fiqh yang detail-detail tu sekalipun, dia banyak persoalan hukum. Dia tak fokuskan kepada tasawuf,
dari segi khusyuk macam mana, ikhlas dalam salat macam mana. Kalau Imam Al-Ghazali, dia menyenaraikan. Dalam kitab Ihya ini kita akan nanti kalau ada masa kita akan jumpa nanti. Asrarus salah, rahsia-rahsia salat. Dalam menghadirkan khusyuk itu sendiri pun, Imam Ghazali sebut dengan beberapa ciri. Kalau tak bersungguh-sungguh, memang kita tak akan ada khusyuk. Tidak akan ada khusyuk. Jadi itu sembahyang dengan tafahum, iaitu dengan memahami bacaan. Kita salat dengan khauf, dengan rasa mengharap, dengan takut pada Allah. Kemudian kita salat dengan ar-raja, dengan mengharap rahmat Allah. Dan kita salat dalam keadaan seolah-olah macam kita berdiri di hadapan Allah di mahsyar nanti. Ada kita salat dalam keadaan hadir hati kita bersama dengan Allah Ta'ala. Tapi semua itu diabaikan dalam fiqh. Jadi sebab itu kita perhati tengok orang kita ini, satu aspek saja pun kita sudah tengok, nampak kebincangan kita. Sebagai contoh, kita ambil wuduk. Kita fokuskan kepada ambil wuduk tu dengan sempurna. Dari segi zahir luaran. Untuk basuh muka, tangan siku dan sebagainya. Tapi oleh kerana keterlaluan kita nak jaga fiqh itu, nak menyempurnakan basuhan tubuh kita dalam wuduk itu, kita tidak sedar bahawasanya kita telah terlebih menggunakan air. Padahal, sempurna macam mana sekalipun wuduk kita dari segi fiqh itu, kita tak akan mampu untuk mencapai kesempurnaan wuduk Nabi. Tak akan mampu untuk kita mencapai kesempurnaan wuduk Nabi SAW. Maka persoalan sekarang ni, berapa air yang digunakan Nabi untuk wuduk? Dalam hadis, tuan-tuan sekalian boleh tengok dalam Bulughul Maram, ada hadis tu. Nabi mengambil wuduk hanya dengan satu cupak air. Dan mandi wajib dengan satu cupak, satu gantang suku. Boleh kita nak kata Nabi ambil wuduk tak sempurna dengan sikit sangat air. Dan kita lah wuduk kita dengan lebih sempurna. Ambillah wuduk sempurna macam mana pun, tak akan boleh mencapai wuduk Nabi. Dan Nabi guna air sikit saja. Dan kita ni, dasar nak menyempurnakan wuduk, kadang-kadang sampai basuhan keempat, kelima, kelima, was-was dan sebagainya. Tengok dari segi itu pun, orang kita ni, kebincangan daripada awal tu lagi. Jadi sebab itu, bagi anda sendiri pandangan peribadi, walaupun mungkin bercanggah dengan orang lain, orang kata orang awam tidak perlu dalil. Anda menyatakan bahawa orang awam perlu dalil. Dan ulama, tugas ulama ustaz lah, dia sendiri kena rajin untuk menyemak dalil. Kerana penghayatan sebenar dari segi fiqh itu sendiri, supaya dia dikaitkan dengan akhirat, komplit Allah Ta'ala bawa itu, ilmu itu sebenarnya, merangkumi akidah, fiqh, tasawuf itu, dia duduk pada ayat. Dia duduk pada hadis. Hebat macam mana sekalipun karya-karya ulama, dia tak akan boleh mencapai kemukjizatan Quran dan juga hadis. Dan bila dari segi keberkatannya, dari segi zauknya tak akan sampai. Kalau kita mengaji tanpa dalil, kita akan ketinggalan banyak benda. Sebagai contoh, kita ambil satu contoh. Simple saja. Puasa. Puasa ni dalam satu ayat saja. Satu ayat tentang puasa. Dalam tu ada akidah, dalam tu ada fiqh, dalam tu ada tasawuf. Jadi sebab itu bila seorang ustaz itu, bila-bila masa pun dia mengajar, dia rajin, dia mengajar fiqh, dan dia kaitkan dengan Quran, dia kaitkan dengan hadis Nabi, tuan-tuan sekalian, masyarakat dia akan dapat ilmu yang komplit, yang sempurna. Contoh, puasa tadi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba aladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, akidah. Itu akidah. Difardukan ke atas kamu puasa, diwajibkan ke atas kamu puasa,
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, tu fiqh. Ya, jadi bila kita tengah puasa, macam mana nak puasa Ustaz? Puasa ni maknanya kamu kena berniat malam bagi Ramadan. Kemudian kamu kena tinggalkan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Itu fiqh. La'allakum tattaqun, supaya dengan puasa itu kamu bertakwa kepada Allah. Itu tasawuf. Nabi sendiri pun sebut at-taqwa hauna, Nabi sebut di hati, tunjuk di hati, di dada. At-taqwa hauna, takwa di sini, takwa di sini. Maka bila seseorang itu dia faham puasa melalui ayat yang ringkas ini, maka tak timbul orang yang berpuasa tapi tak sembahyang. Dia sendiri akan berkata pada diri dia, kamu ni macam mana? Kamu puasa tapi tak sembahyang. Orang tak sembahyang ni iman sempurna ke iman dia? Takwa ke dia? Tapi berlaku pada zaman hari ini, dia puasa tapi tak sembahyang. Karena agama sudah menjadi fenomena masyarakat. Agama ni menjadi sekadar fenomena masyarakat. Bukan beragama untuk selamat di akhirat. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bagi anak ustaz-ustaz dia kena rajin. Dia kena rajin untuk kaitkan dengan dalil. Allah Ta'ala akan bagi pahala pada dia. Kalau nak senang memanglah tuan-tuan sekalian mengajar apa ada saja, tak perlu lagi. Dan tuan-tuan sekalian bayangkanlah, kita berarti Quran turun dalam masa 23 tahun. Kalau sekadar nak hafal Quran, orang Arab boleh hafal Quran dalam masa sebulan, 2 bulan, 30 juzuk itu. Tapi kenapa turun dalam masa 23 tahun? Kerana nak kaitkan nas itu, wahyu itu dengan lapangan hidup. Selagi mana kita tak berjaya bawa Quran dalam kehidupan sampai kepada setiap juzuk kehidupan kita, maka sekali lagi itu kita tak berjaya. Tidak akan berjaya melahirkan masyarakat yang dipanggil benar-benar cintakan kepada akhirat. Waliman khafa maqam rabbih jannatan. Banyak Allah Ta'ala sebut apa ni, innama anta munziru man yakhshaha. Takut, perasaan takut itu. Sungguhnya engkau Muhammad adalah pemberi peringatan kepada orang yang takut akan dia akhirat. Jadi kalau tak dapat lahir dalam jiwa manusia, jiwa tasawuf, jiwa takut pada akhirat, mengaji agama pun teori lah. Agama itu teori saja. Kerana Allah Ta'ala sendiri pun sebut, sungguhnya engkau Muhammad adalah pemberi ingatan kepada orang yang takut pada akhirat. Jadi maknanya kalau orang tu dia tak takut akhirat, jadi peringatan Rasul ini tak akan beri bekas kepada manusia. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, mana kena rajin dan tidak ada jalan mudah. Tidak ada jalan mudah dalam menuntut ilmu ini. Dia mesti melalui jalan yang macam mana orang dulu lah. Barulah kita yang akan berjaya. Untuk mencapai tujuan agama itu sendiri, iaitu kebahagiaan abadi di akhirat. Kita berhenti di situ untuk hari ini, insyaAllah. Nanti kita akan sambung lagi. Mungkin dalam nakam musafir dalam 2-3 hari. Dan insyaAllah mungkin kita sambung pagi Ahad. Kita berhenti lama sikit lah. 4-5 hari juga kita akan berhenti. Kerana pagi besok nakam musafir. Sampai hari Sabtu sudah ada di sini. Tapi hari Sabtu ada keluar subuh pagi. Pagi Ahad lah. Kita sambung pagi Ahad. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.